Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan kasih sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada kali ini kita menyambung lagi tafsir surah Yusuf dan kita berada pada muka surat 591 dari tafsir Ibn Katsir jilid yang keempat. Masih lagi bincangkan ayat ke-22 iaitu firman Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Sadaqallahul azim. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat ihsan. Jadi kita telah pelajari bagaimana kuasa Allah SWT terhadap urusannya. Wallahu ghalibun ala amrih. Allah berkuasa terhadap urusannya. Maksudnya bila dia menghendaki satu, tiada satu pun dapat menolak, melarang atau menentangnya. Bahkan Allah yang akan menang berkuasa atas segala sesuatu. Kita melihat dalam kitab-kitab tafsir uraian berkaitan dengan perkara ini seperti yang disebut oleh Imam Al-Biqai, gambaran bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan satu tasliyah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya kita telah pelajari antara asbabun nuzul surah Yusuf, iaitu segolongan Yahudi meminta kepada kaum Quraisy untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengapakah keluarga Nabi Yaqub berpindah ke Mesir. Mereka menyangkakan bahawa dengan soalan ini mereka nak menunjukkan betapa jahilnya, bodohnya orang Arab. Mereka tak mengetahui apa-apa kerana orang Arab merupakan bangsa praktikal, mereka bukannya bangsa teoretikal. Kita akan melihat dalam Al-Quran bagaimana Allah menyebut bangsa Arab ni sebagai contohnya surah Quraisy, li'ila fi Quraisy, bahawa menceritakan mereka bangsa memang praktikal, amali terus, dan orang nak berniaga mereka tak perlulah faham. Sebagai contohnya dalam matematik, tangent, cotangent, dy dx, mereka hanya perlu mengetahui campur tolak, bahagi kali saja. Maka golongan Yahudi yang terkemuka dengan ashabun nazariyah, berbagai teori yang ada, dan orang Yahudi memang terkemuka sebagai bangsa yang sangat teliti. Mereka boleh menguasai dunia walaupun bilangannya kecil. Jadi mereka bertanya kepada kaum Quraisy dengan tujuan untuk menampakkan kebodohan orang Arab, bahawa bagaimana boleh muncul seorang Nabi di kalangan kamu padahal benda-benda asas tentang kenabian pun dia tidak tahu. Lalu bila bertanya kepada orang Arab dengan tujuan untuk menghina Nabi SAW, ingatkan Nabi tak boleh bawa jawapan yang bi'ijabah syafiyah, jawapan yang memuaskan. Lalu Nabi pun menceritakan kepada mereka lebih detail daripada apa yang terdapat dalam kitab Taurat mereka. Telah kita huraikan perkara ini. Ja'at an-natijah ala khilaf muradihim. Inama Allah Ta'ala ilaihi surat Yusuf kamilatan faqaraha Rasulullah SAW alaihim fil hal. Ini yang menjadikan golongan Quraisy merasa ketakutan. Segala indirectly mereka tahu bahawa segala tipu daya mereka sebiji sama dengan apa yang dilakukan oleh abang-abang Nabi Yusuf kepadanya. Kalau itulah yang berlaku kepada Nabi Yusuf, maka perkara yang sama juga akan berakhir dalam segala tipu daya dan konspirasi mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksudkan di sini seperti yang kita kata dalam bahasa Melayu, contohnya menyelam sambil minum air. Menjawab soalan Yahudi dalam masa sama beritahu kepada bangsa Arab Quraisy, jangan sombong sangat. Kerana apa yang berlaku kepada abang-abang Nabi Yusuf itu juga akan berlaku pada kamu andai kamu ingkar dan terus menentang keputusan Nabi SAW. Dan kita belajar dalam awal-awal dahulu ketika usul tafsir bahawa tiap-tiap surah ni bukan saja Al-Quran mempunyai maqasidnya, bahkan surah pun ada maksudnya. Surah Yusuf ini tampil untuk membawakan kepada kita tentang ibtila' bil khair wa syar, bentuk-bentuk ujian dalam kehidupan berupa kebaikan dan satu yang pada tafsiran kita keburukan, tapi di sebaliknya pasti ada kebaikan. Maka di antara maksud surah Yusuf ini juga memberita gembira, tasliyah untuk Nabi SAW bahawa segala kurab, syada'id dan apa sahaja kesusahan, krisis yang Nabi lalui, tekanan orang dekat, orang jauh, kaum keluarga sendiri dan bangsa Arab keseluruhannya, ini semua akan menjadi bukti pemangkin semangat, pembakar, penyuntik kepada Nabi dan umat Islam untuk mereka bangkit dan bangun, dan sebab itulah yang berlaku. Jadi ini juga merupakan pembuktian kebenaran Al-Quran untuk tasbit fuad Nabi SAW, iaitu menguatkan hati Nabi SAW. Dan dalam surah ini juga menunjukkan tentang wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan lengkapnya ilmu Allah dan cantiknya tadbir selia Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa seperti kita telah pelajari ghalibun ala amrih. Ini juga tathbitan wa tasminan lil mu'minin bi anna Allah Taala bi anna amra Allah wa sunnatahu huma al-ghalibatani. Segala ketetapan Allah dan sunnahnya dalam kehidupan itu yang akan berlaku. Lihat tuan-tuan ya,
Ujian berlaku dalam hidup ini seperti dalam surah Al-Baqarah bila Allah ceritakan ayat 155, ada kaitan dengan yang kita bincangkan ni. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah pasti menguji manusia mengambil satu nikmat yang diberikan kepadanya. Tak semua. Sebab itu kita melihat walaupun Nabi Yusuf AS kata Imam Biqai, kasih sayang ayah hilang luput daripadanya dengan sebab dia disumbatkan ke dalam perigi. Awadallahu lahu fi usratin ukhra fi baitil aziz. Allah menggantikannya dengan kasih sayang tampil dalam versi yang baru, keluarga Al-Aziz yang ada di Mesir. Begitu juga kesusahan yang dialaminya dalam kehidupan awalnya, maka Allah gantikan bil izzi fi akhir hayati. Nanti kita akan lihat kemuliaan yang tampil dalam hidup Nabi Yusuf ini di hujung hayatnya. Begitu juga Nabi Yaqub yang kehilangan seorang anak, tapi dalam masa yang sama fihin abqalahu Allah Ta'ala ahada asyara waladan. Walaupun Nabi Yusuf telah pun hilang, luput dari pandangan, pergi entah ke mana-mana yang Nabi Yaqub tidak tahu, ujian buat baginda alaihissalam, tapi baginda masih punya 11 orang anak lelaki yang berkhidmat untuk baginda, termasuk Bunyamin. Inilah yang dimaksudkan dengan ayat-ayat ibtila. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Contohnya surah Ali Imran ayat 186. Kalau kita memahami mawdu'iyatul Quran, tema yang dibawakan oleh Quran dalam isu berkaitan dengan ibtila' dan juga ihsan Allah ini, maka ia merupakan satu benda yang am, syamil, makna menyempurna, meliputi segala-galanya. Liyabluwakum fima atakum, itu dalam surah Al-Maidah contohnya. Jadi inilah dia yang disebut oleh Al-Imam Al-Biqai, antara ahsan al-qasas yang dikehendaki untuk kita faham bahawa mana mungkin seseorang itu mendapat satu habuan nikmat melainkan dia kena melalui segala bentuk ujian yang berlaku dalam hidupnya. Sebab itu tuan-tuan rahmati dan dikasihi, kita telah pun pelajari dalam ayat yang Allah sebutkan di sini, wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami, cara kami membalas kepada orang yang baik. Dan antara surah yang banyak disebut perkataan ihsan muhsin ni surah Yusuf ini segi. Dan sebelum itu saya telah terangkan kepada tuan-tuan maksud asyuddahu ini datang dari perkataan syaddun. Ada satu pandangan yang menarik sebagai tambahan daripada Al-Imam Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir beliau, salah seorang ulama yang outstanding di sudut tafsir Al-Quran kurun ke-20 lebih kurang. Beliau menceritakan bahawa para atibba', para doktor telah pun membuat satu kiraan taksiran, dan taksiran yang ternyata menepati apa yang disebut oleh Quran berkenaan dengan asyuddah. Tahu tak tuan-tuan bahawa ahli sosiologi mengatakan bahawa persediaan seseorang manusia, lelaki baik, perempuan baik, dia berlaku secara ruwaidan. Dia melalui satu peringkat untuk sampai kepada peringkat asyud yang dimaksudkan oleh Quran, iaitu 35 tahun sebenarnya, seperti yang dipilih pendapat itu oleh kebanyakan ahli tafsir. Telah saya nyatakan pandangan-pandangan itu, contohnya dalam Zadul Masir. Begitu juga dalam Al-Baghawi, tafsir Al-Baghawi. Jadi rupa-rupanya mengikut kajian seperti dalam tafsir Ruhul Bayan, bahawa manusia ini melalui umur tamyiz dan jadi uqala. Uqala ni pernah saya jelaskan kepada tuan-tuan dalam bab inni ra'aituhum li sajidin. Perkataan sujud itu Allah memberikan pinjam kata sifat manusia kepada bulan, bintang dan juga matahari. Dan sebenarnya uqala ini maksudkan dalam skala umur seseorang manusia itu terbagi pada 4 peringkat. Kata pengarang Ruhul Bayan, tafsir Ruhul Bayan, seperti juga dipilih pendapat ini oleh Imam Mustafa Al-Maraghi. Beliau berkata bahawa sebenarnya bermula umur itu sinun nusyu, ni umur, wan nama, ini peringkat boleh kita kata syabab, orang muda. Usia itu dari dia baligh lebih kurang 15 tahun, kalau perempuan mungkin lebih awal daripada itu, dan dia tempohnya sampai usia 30 tahun lebih kurang. Kemudian daripada 30 tahun membawa kepada umur 40 tahun, dia adalah tempoh kesempurnaan kejadian. Itulah tempoh kekuatan asyud yang dimaksudkan. Kalau lelaki dia berada pada tahap kekuatan, keuangannya pun stable, maka umur yang dimaksudkan, package yang datang dalam kehidupan manusia itu, dia sudut biologinya dan sudut ekonominya. Kemudian dipanggil sinul kuhulah. Kehaluan ni maknanya orang yang mula masuk ke peringkat umur matang, bermula daripada umur 40 tahun ke atas membawa ke 60 tahun. Pada masa itulah mula tumbuh uban, mulalah nampak kelihatan berbeza dari penampilan zahir yang berlakunya seseorang itu. Contohnya berkahwin pada usia 30-an ke atas itu umur paling cantik, paling nampak segar, paling nampak kuat. Kalau orang lelaki pada waktu itu nampaklah sadonya dari usia 30 hingga ke 40 tahun. Mula 40 tahun dia akan berlaku sinul inhitat al-yasir al-khafi. Dalam Ruhul Bayan menyatakan bahawa umur 40 tahun ke atas itu mulalah satu nikmat ditarik oleh Allah. Kulit mula timbul kedut-kedut sedikit, rambut mula datang uban. Sampailah usia 60 tahun maka nampak perubahan daripada umur 30 hingga 40 itu. Dan seperti yang dikatakan dalam kebanyakan pendapat bahawa umur 60 ke atas mula dipanggil sebagai warga emas.
Mungkin hari ni orang panggil pada usia 50 tahun ke atas pun dah warga emas, tapi dari sudut nampaknya keadaan itu seorang tua, maka bersiap sedialah untuk kembali kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Ini dipanggil sinul inhitat al-azim al-zahir. Pada waktu itu penyakit mula datang. Kalau sebuah kereta dipanggil 5 series itu dianggap mahal, cantik, menarik. Tapi kalau manusia masuk 5 series 50 tahun ke atas, maka nikmat-nikmat itu mula hilang. Maka demikianlah kata para ulama sains, doktor-doktor ini, bahawa umur 60 tahun itu umur persiapan untuk kembali. Dan penyempurnaannya mungkin dalam 100 tahun kalau umurnya panjang. Kalau tak, mungkin sebelum itu lagi pada umur 80 tahun. Maka selepas tempoh itu 80 tahun, dia akan jadi semula kepada al-fitratil ula. Wa man nu'ammirhu nakishu fil khalq, yang telah kita pelajari dalam surah Yasin lalu. Takut kalau dia tidak mempunyai persediaan kerohanian yang kuat, bermula umur 80 tahun ke atas dia jadi budak-budak balik semula. Kerana watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah dia umur yang Allah berikan. Sekali engkau di atas, nanti engkau akan turun ke bawah semula. Selepas sampai ke puncak gunung, tidak ada pilihan melainkan turun ke bawah juga. Maka inilah yang menjadi pilihan para ulama untuk mengatakan bahawa umur yang dimaksudkan pemilihan Allah kepada Nabi Yusuf ini, iaitu baginda dipilih pada usia 30-an, iaitu di antara 30 hingga mungkin 35 ke 40. Iaitu inilah yang telah saya nyatakan beberapa kali dalam kuliah sebelum ini, walaupun ada pendapat-pendapat yang lain. Jadi atainahu hukman wa ilma. Jadi kami beri kepada Yusuf selepas sampai kepada waktu layaknya baginda alaihissalam untuk mendapat watikah dan dinobat, dipilih oleh Allah sebagai seorang nabinya. Jadi telah kita pelajari hukman maknanya nubuwatan, wa ilman bermakna fiqhan fid din. Allah berikan kepada baginda kebijaksanaan, kematangan dan juga kefahaman dalam bab agama. Ada yang mengatakan bahawa maksud yang lain seperti kata Imam Al-Urami dalam Hadaiq Qurawi wa Raihan, juga disebut oleh Imam Ibn Jauzi, perkataan yang dimaksudkan itu iaitu hukman wa ilman, ini merujuk pada hukman ai isabat fil qaul, kata yang betul, pemilihan kata-kata yang bersifat hikmah yang Nabi nyatakan dalam hadis Tirmizi itu, al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Manusia, orang beriman itu patut berusaha untuk mendapatkan wisdom, hikmah, di mana saja dia dapat, dia kena ambil, kena rebut, kena berusaha untuk menjadikannya orang yang hakim. Kata Imam Al-Qushayri, min jumlatil hikam alladhi atahu Allah, min jumlatil hukmi alladhi atahu Allah nufudhu hukmihi ala nafsihi hatta ghalaba syahwatahu. Antara kelebihan yang Allah beri kepada Nabi-Nabi Allah, tak terkecuali Nabi Yusuf ini, iaitu kemampuannya untuk kontrol nafsu syahwatnya. Itu sebab kita akan lihat nanti ada perbezaan pandangan para ulama, dan yang rajihnya iaitu makna wahamma biha, yang ada tafsiran mengatakan iyazan billah, untuk mensabitkan satu kesalahan bersifat seksual yang muncul dalam hati seorang Nabi, sedangkan Nabi merupakan manusia pilihan Allah, maksum. Maka makna hamu Yusuf bi Zulaikha, hendaknya Nabi Yusuf kepada Zulaikha itu ditafsirkan oleh para ulama sebenarnya dengan makna imtina', iaitu baginda tidak terlibat sedikit pun dalam perkara-perkara berkaitan kecenderungan untuk melakukan perkara maksiat itu kepada Allah, kerana daripada awal Allah telah memberikan kepada baginda kelebihan yang namanya hukmun wa ilmun itu. Para pendengar yang hati dan dikasihi sekalian, kemudian mengulangi apa yang disebut oleh Allah, satu pangkat, satu kelebihan, wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah cara kami memberi balasan kepada orang yang melakukan ihsan. Sangat menarik bila Allah mengulangi perkataan ihsan, ahsan, muhsin berkaitan dengan kisah Nabi-Nabi Allah, dan kita mengulangi membaca perkara ini dalam kelebihan Ashabul Kahfi. Setiap Jumaat kita membaca surah Al-Kahfi itu. Begitu juga kita melihat dalam kebanyakan surah-surah Al-Quran menceritakan para Nabi, antara kelebihan yang mereka miliki adalah sifat ihsan itu. Apakah ia setakat ihsan yang ada pada kebanyakan kita? Tentunya berbeza, kerana ia merangkumi banyak perkara. Sebelum seseorang Nabi itu diangkat pangkatnya melebihi yang lain kerana kualiti ihsan yang ada pada mereka. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan huraikan perkara ini seperti disebut dalam tafsir Hadaiq Qurawi wa Raihan. Sangat menarik dan kaitannya dengan hidup kita, bagaimana ihsan itu patut menjala, mengalir dalam segala tindak tanduk kita, perkataan dan perbuatan. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.